Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan membaca kitab Fiqhul Mizan, anjuran daripada Yayasan Budi, Yayasan Ihsan, Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Tuan-tuan boleh tolong saya macam mana saya nak letak di belakang tu gambar screen frame, cari tak jumpa. Kalau kita mulakan ada sikit dalam 2 minit. Macam saya nak letak macam di belakang tu Yayasan Budi Ihsan tu. Boleh siapa tolong saya? Oh. Ya. Jadi ini yayasan lah. Bukan dia. Terima kasih semua. Kita akan baca sambungan Fiqhul Mizan. Ini anjuran Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Kalau tuan-tuan perempuan nak menyalurkan bantuan untuk menyalurkan sumbangan kepada orang ramai, sedekah-sedekah, sumbangan-sumbangan yang boleh disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Tambah lagi di bulan puasa ini, tuan-tuan dan perempuan kurang memuaskan. Okey, boleh salurkan ke Yayasan Budi Ihsan Budi Malaysia yang pelopori oleh Datuk Seri Rosli. Yayasan Budi Ihsan ini merupakan yayasan yang berkecimpung dalam masyarakat dan mereka menaja program ceramah-ceramah yang kami anjurkan. Saya hari ini hari ketiga bersama tuan-tuan dan perempuan di FB saya, tapi ia merupakan anjuran untuk makluman daripada Yayasan Budi Ihsan supaya kita dapat menyebarkan risalah rahmah, risalah kasih sayang kita kepada seluruh penduduk Malaysia, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya baca dahulu Fiqhul Mizan dan nanti insya-Allah Datuk Rosli akan berinteraksi dengan tuan-tuan di bawah itu untuk tuan-tuan untuk dapatkan maklumat, cara untuk menyalurkan sumbangan dan seumpama dengan dia. Jadi kita masuk definisi Fiqhul Mizan. Al-mizan ialah al-alat allati tuzanu biha al-asya'. So semua benda dia ada timbangan dia dan ada penimbang dia. Begitu juga di dalam Islam. Pemikiran, syariah, akidah, akhlak, mesti kita mencari penimbang-penimbang yang memang sesuai dengan dia, yang khusus dengan dia, untuk kita mencari natijah yang sesuai. Saya sebutkan Mu'tazilah apabila mereka tersilap timbang pada ayat Al-Quran, la tudrikuhul absar, Allah Ta'ala tidak dapat dilihat oleh mata kita, maka mereka menyatakan hukum yang sama di akhirat kelak, di mana apabila di dunia kita tidak boleh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti hukum yang sama di akhirat kelak. Namun itu merupakan satu kesilapan yang dilakukan oleh Mu'tazilah.
iaitu sepatutnya mereka mengetahui bahawa yang tak dapat dilihat di dunia ini adalah mizan dunia, ya. Memang kita tidak ada keupayaan untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Namun untuk di akhirat ia mempunyai penimbang yang lain, di mana akhirat ini undang-undang sudah berubah. Kita pun tidak dimakan tua, tidak berak, tidak buang air besar, tak buang air kecil, tak tidur. Jadi di sana ada mizan yang khas yang mana Allah Ta'ala sebut ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat kelak kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana mizan dunia tidak sama dengan mizan akhirat. Jadi apabila ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Allah tidak dapat dilihat oleh mata kita, dan kita letakkan ia sebagai satu mizan di akhirat juga, sedangkan ayat itu menceritakan tentang mizan di dunia, maka disitulah kesilapan golongan Mu'tazilah. Kerana dia tidak dapat membezakan di antara ayat yang ditimbang dengan penimbang dunia dan ayat yang ditimbang dengan penimbang akhirat. Nampak tak? Bila salah timbangan saja, natijah yang berlaku mereka menafikan ru'yatullah yaumal qiyamah. Sebab itu ayat-ayat Quran yang begitu banyak ini kadang-kadang kita nampak macam bertemu, namun tidak ada pertembungan setelah mana kita mengetahui mawazin, penimbang-penimbang yang adil, sehingga kita boleh membuat keputusan. Misal kita bagi contoh, Allah Ta'ala berfirman, Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faman sya'a wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Apa yang kamu kehendaki tidak berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Maka orang pun duk fikir kita ni tak boleh nak buat apa, tak boleh ada willing. Jadi semua berlaku, kita tidak ada langsung berkehendak perancangan untuk merancang apa yang kita boleh buat. Jadi mereka menafikan sifat al-kasbu. Sifat al-kasbu iaitu keupayaan manusia untuk merancang dan berkehendak. Jadi mereka terlupa bahawa ayat itu penimbangnya adalah akidah. Yang mana akidah ni sistem kepercayaan. Kita memang serah bulat-bulat kepada Allah. Apa yang berlaku itu semuanya di bawah payungan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kacau. Mereka tidak membaca ayat yang bersifat timbangan al-akhdhu bil asbab, yang mana Allah Ta'ala berfirman, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Ya, siapa yang nak beriman maka dia beriman, maka siapa yang nak tidak beriman maka dia tidak beriman. Di sini ayat ini menerangkan tentang konsep al-akhdhu bil asbab. Ya. Ayat tadi dia tidak ada pertembungan pun yang menafikan kehendak manusia itu dalam bab akidah hakikat. Tetapi di dunia ini yang ada pada manusia ini, Allah Ta'ala cipta kita berkehendak, yang disebut oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai al-kasbu. Jadi dua ayat ini tidak bertemu dan tidak menyanggahi di antara satu sama lain. Kerana ayat yang pertama yang kita bacakan itu, wa ma tasha'una illa an yasha Allah, ayat yang berkenaan dengan mizan akidah. Dan yang kedua, ayat yang berkenaan dengan mizan al-akhdhi bil asbab. Maka bila ditimbang ayat-ayat ini pada penimbangan yang sahih, maka tak ada ta'arudha. Idza infakkatil jihatu fala ta'arudha. Bila kita boleh pisahkan sudut-sudut yang boleh didamaikan, maka ia tidak ada percanggahan di sana. Yang ini yang kesilapan yang berlaku kepada kumpulan-kumpulan Jabariyah dan juga kumpulan-kumpulan Qadariyah. Begitulah juga ayat rezeki. Di mana ayat rezeki ini kita kena tahu, ramai orang tak nak cari rezeki sebab dia kata Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin
illa 'ala Allah rizquha. Tak ada, kita katakan, makhluk yang di muka bumi ini hidup melainkan ke atas Allah rezeki mereka. Jadi jangan bimbang, kalau kita tak kerja pun rezeki akan sampai. Ayat ini hanyalah untuk merawat penyakit ataupun masalah pemikiran yang dinamakan sebagai scarcity, yang menyatakan sumber rezeki ini terbatas. Jadi apabila turun ayat ini, dia dapat menyelesaikan pemikiran manusia yang menganggap rezeki ini terbatas dan tidak cukup. Sedangkan kita mengisbatkan rezeki ini cukup dan tidak akan kehabisan, sebab rezeki Allah jamin. Namun untuk hidup di dunia ini, dia mempunyai mizan al-akhdhu bil asbab. Bergantung, tunggu makanan turun daripada langit tanpa kita bekerja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Dalam kamu berjalan di bumi ini mencari rezeki untuk kamu makan. Kalau kamu nak makan, mesti kamu bekerja. Orang yang salah faham, dia ambil satu ayat ini, dia tidak bekerja dengan menyatakan Allah Ta'ala dah sebut dah, semua rezeki di tangan Allah. Dia lupa bahawa untuk mendapatkan rezeki Allah yang Allah berikan kepada kita, mesti kita famshu fi manakibiha, kita mesti bergerak di pelusuk dunia. Kalau tak ada rezeki di Malaysia, kita keluar daripada Malaysia, kita pergi Jepun, pergi Indonesia, pergi Singapura. Jangan membataskan rezeki ini hanya di Malaysia saja. Ramai juga kawan-kawan kita yang keluar ke negara mencari rezeki. Dan orang luar pun datang ke negara kita mencari rezeki. Kalaulah kita faham konsep rezeki ini dengan kita bekerja, dengan kita beramal, dengan kita merancang, dengan kita membadai tulang kita, menggunakan segala keringat yang kita ada, maka tidak ada di sana kesalahfahaman di antara golongan batalun, golongan yang menganggur, yang mengharapkan pertolongan daripada orang ataupun bantuan zakat dan seumpama dengan dia. Sebab itu punca kemiskinan juga, selain daripada sakit, selain daripada tidak ada kerja, ialah kejahilan orang miskin. Juga perlu dirawat dengan mengilmukan mereka. Kerana bila orang miskin tidak ada ilmu, dia tidak tahu macam mana nak keluar daripada kemiskinan ini. Maka ini di antara benda yang pentingnya, mizan, penimbang-penimbang. Wa huwa min al-wazn alladhi huwa thaqlu shay'in yu'rafu bi shay'in mithluh. Ka awzadi darahim. Ia adalah timbangan yang menimbang keberatan satu perkara itu diketahui melalui penimbang-penimbang tersebut. Seperti timbangan-timbangan dirham. So kalau kita tidak ada penimbang dan timbangan, sudah tentu kita tidak tahu berapa berat dirham ini, berapa berat emas ini, berapa berat dinar ini. So dengan ada penimbang ini, kita dapat menyelesaikan pergaduhan, kejahilan yang berlaku di kalangan kita. Kemudian mizan ini ada dua makna. Al-awzan allati tuzanu biha al-ashya' mithlu gharam wal mithqal wal kilo. Timbangan yang ditimbang benda-benda fizikal seperti gram, mithqal dan kilogram. Itu maksud mizan yang pertama. Yang kedua, al-alah allati tuzanu biha al-ashya'u wa yu'rafu biha miqdaruha wa waznuha min haythu al-khaffati wa thaqli wal qadari. Wa hadha al-ma'na ath-thani wal ashhar fi al-isti'mal. Itu alat penimbang yang mana ditimbang dia punya bilangan dia punya beratnya, dia punya keringanannya dan bilangannya. Itulah yang dikatakan penimbang yang kita nak bincangkan. So, begitu dalam syariah, dia mesti ada sukatannya. Seperti kita sebutkan semalam, sembahyang dia ada mizan yang khas. Imam seorang saja, kalau kita sedang jemaah tak boleh imam banyak, dan makmum seramai mana pun mungkin. Kerana
untuk perpaduan. Tak boleh imam sampai 2, 3, 4. Puasa ada timbangan dia, mempunyai ahkam yang luas. Kalau kita tidur tidak batal puasa, kalau kita cakap tidak batal puasa, berlainan dengan sembahyang. Sembahyang bercakap batal sembahyang, tidur batal sembahyang. Jadi ada mizan yang khas yang kita akan menimbang ahkam-ahkam yang sesuai dengan perbahasan puasa kita. Wa qad dzakara al-Imam Ghazali rahimahullah kalaman ra'i'an. Imam Ghazali telah merakamkan satu ucapan yang luar biasa. Haulal mizan, dengan penimbang. Faqala fi tafsirihi was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit yang Allah Ta'ala angkat ini, dia diletakkan mizan supaya berlaku keseimbangan langit dan bumi ini. So kalau tidak ada mizan ini, langit mungkin akan hancur, akan musnah, dan bumi pun akan musnah. Begitu dengan kita. Kebanyakan tindakan kita tidak dapat membezakan di antara medan, mizan, kesusahan, di waktu senang, di waktu bala sebegini, di waktu perang, di waktu aman. Maka perlu setiap orang yang melakukan keputusan menimbang dengan penimbangan yang sahih. Seperti muamalat, dia ada penimbangan yang tersendiri. Perkahwinan tidak sama dengan muamalat, dia ada penimbang dia sendiri. Kesemuanya ada penimbang-penimbang yang akan menjadikan natijah keputusan kita ini tepat dan mauzun, kita katakan tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Dia tepat. A'lamu yaqinan anna hadzal mizana huwa mizanu ma'rifatillah. Kata Imam Ghazali, aku meyakini bahawa mizan ini adalah mizan mengenal Allah. Wa ma'rifatu malaikatihi wa kutubihi, dan mengenal para malaikat dan kitab-kitab Allah. Kemudian wa malakihi wa mulkihi, kekuasaan Allah, dan malakutihi, kekuasaan ahli langit. Bila ta'allama, untuk kita belajar fiyatal wazni, bagaimana kita nak menimbang min anbiya'ihi, daripada anbiya'nya, kama ta'lamuhum kama ta'allamuhum minal malaikah, seperti mana para anbiya belajar daripada malaikat untuk menimbang, kita katakan penimbang-penimbang yang sahih terhadap satu perkara. Ke yayasan tersebut untuk menyumbang kepada amal kebajikan masyarakat yang sangat bagus. Ini satu yayasan yang begitu aktif, yang banyak menyumbang kepada masyarakat. Wa qala al-Ghazali, berkata juga Imam Ghazali rahimahullah, al-mizan ma tu'rafu bihi haqa'iqul asya'. Penimbang ini adalah alat yang kita tahu hakikat satu perkara. Wa yumayyizu bihi aqidah minal fasid. Dengan penimbang ini kita dapat mengetahui yang mana akidah yang betul dan mana akidah yang salah. Wa huwa al-wasitatu baina as-sama'i wal ardi, adalah perantaraan di antara keteguhan langit dan bumi. Wa dzalikal mizan, ia adalah yang dimaksudkan ialah wa anzalal mizana wal fasl alladhi wal qistatul mustaqim, iaitu kata-kata yang boleh menjadikan keadilan tertegak yang dinamakan sebagai al-qistatul mustaqim. Itulah doa yang kita baca dalam setiap hari dalam sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim, supaya kita berjalan di atas mizan yang sahih dan kita tidak terabai dan kita tidak terjatuh
ataupun kita tergelincir daripada manhaj kebenaran. Dalam Al-Quran disebut hampir 20 dalam surah Syura, Allahu alladhi anzal kitaba bil haqqi wal mizana wa ma yudrika la'as sa'ata qarib. Dalam ayat surah Al-Hadid, tuan-tuan boleh tulis, laqad arsalna rusulana bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. So, semua ayat ini menunjukkan mizan ini adalah risalah yang diturunkan oleh Allah kepada para anbiya untuk mereka menegakkan keadilan bersama dengan kitab yang diturunkan kepada mereka. فليس الميزان المادي لأن الرسل لم ينزل معهم الميزان المادي مع الكتاب. Mizan yang disebutkan dalam Al-Quran ini bukan mizan timbangan fizikal, kerana para anbiya tak diturunkan mereka dengan alat-alat tersebut. Alat tu dah ada dah. Wa innamal maqsudu bihi al-ma'ayiru. Yang dimaksudkan mizan itu adalah standard, satu dasar, satu kita katakan standard. Pasti penimbang kita tidak betul. Semua benda kita dah tekankan likulli syai'in mizanuhul khas. Setiap benda ada mizannya yang tersendiri. Wa fahmin nusus, untuk memahami ayat-ayat Allah dan sunnah. Wa jam'iha, untuk mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan. Wa tawzi'iha ala kaffatayil mizan yatahaqqaqa al-fahmu salimu laha. Untuk kita menghimpunkan ke semua ayat-ayat itu dalam dua timbangan dacing itu. Nak letak di mana? Ada mafsadah, ada maslahah. Ada dunia, ada akhirat. Ada lelaki, ada perempuan. Ada hak, ada kewajipan. So, siapa yang ada hak, mesti dia ada kewajipan dia. Mesti seimbang. Ada barang, ada duit. Mana boleh ada barang, price tak ada. Ada good, ada price. Itulah yang dikatakan keseimbangan. So, bila kita nak membicarakan tentang satu isu, kan konflik. Ilmu yang konflik tuan-tuan dan perempuan ialah ilmu mizan. Seterusnya, saya akan bacakan tafsiran yang khas Syekh Ali Qaradari terhadap ayat yang kita bacakan
ini at-tamkin minal ard wa untuk menegakkan keadilan dan membina tamadun dan kebajikan di antara manusia dengan beberapa kaedah. Saya kena buat bateri sikit ni. Ya. Okey. Semua jelas Clear Semua boleh follow dan jelas perbahasan fiqhul mizan ini? Yang pertama, al-imanu billah. Kita mesti beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman yang sahih. Wa anasiris sina'atil hayah. 3 benda ini adalah rukun dalam pembentukan kehidupan kita. Sekarang kita dalam COVID-19. So kita mesti ada 3 benda. Iman dengan Allah, kita ada penyelesaian, ada solution. Yang kedua, al-amalu jaddi ataupun jiddi. Bekerja keras. Kita mesti bekerja keras. Tak boleh kita rehat walaupun kita duduk di rumah. Tapi kena bekerja, kena berfikir. Macam kita puji Yayasan Budi Ahsan, walaupun semua duduk di rumah, mereka anjurkan program sebegini. Ya, kami para penceramah diberi peluang untuk berceramah di pentas mereka. So ini ada satu pekerjaan yang bagus. Walaupun kita di rumah, kita kreatif dan kita melakukan. So tuan-tuan dan perempuan boleh layari laman web ataupun FB Yayasan Budi Ahsan, boleh berkaitan dengan pengurusi dia, Datuk Rosli, dan juga aktiviti-aktiviti yang ada di situ. Dan saya sendiri melakukan banyak program-program online. Tuan-tuan boleh layari Markas Al-Qaradari. Pengajian banyak yang saya adakan, halal haram, pengajian kita yang lain. InsyaAllah saya akan adakan pengajian fiqh zakat selama 2 bulan. Ya. Dan kita siapa yang berminat boleh cek, nanti kita akan iklankan. Dan siap belajar dengan harga yang munasabah, dikurniakan sijil UniKL, insyaAllah, sijil sertifikat pengajian. So, kita mesti aktif. Yang kedua, nashrul haqqi bil barahin. Hendaklah kita menyebarkan kebenaran dengan bukti. Bukan dengan fake, dengan palsu. Dengan dalil. Al-muqni'ati linnas, yang boleh memberi satu kepuasan. Orang kata apa? Satu kepuasan kepada manusia. Wa hadha yadullu ala ahamiyati nashril hurriyah al-hasanah al-mu'addabah. Kebebasan yang indah, kebebasan yang terjaga akhlaknya. Bukan kebebasan melakukan kerosakan, tapi kebebasan yang menjaga bumi daripada kerosakan. Fil mujtama', di dalam masyarakat kita. Bihaitsu yatimmu indimamun nas ila al-islam an tariqi iradatihim wa ikhtiyarihim. Di mana kita mengajak mereka masuk Islam berdasarkan kemahuan mereka. Tak ada paksaan di sana. Ini yang menunjukkan wadhalika dalilun ala anna tahqiqal khairi wal adli wal hadara la yatimmu bi suratin kamilatin fi dhil istibdadi wal kabti wal irhabi wal diktatoriyati. Iaitu kebebasan ini tidak akan berlaku di dalam negara yang penuh dengan istibdad, diktator, penindasan dan irhab, keganasan. So, negara kita sekarang ini, kita mengharapkan kerajaan supaya menyebarkan konsep fiqhul mizan ini yang berdiri di atas konsep kebebasan, hurriyah, yang berdisiplin, supaya kita mampu membina negara yang cintakan kebaikan, yang kurang daripada permusuhan. Kita mampu bekerjasama dalam pembinaan negara menuju kepada ke arah yang lebih baik. Daruratu wujudi marja'iyatin asasiyatin mujma'in 'alaiha bainal mu'minin. Perlu ada resource, sumber rujukan
yang kita semua pegang dan kita sepakat, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Dan dia menjadi praktikal kita, itu kita pegang kepada perlembagaan yang mana tidak bercanggah dengan syariah kita. So, bila kita ada kekuatan sedemikian, kita ada sumber rujukan untuk kita pegang, taklah bergaduh sangat. Kita boleh menyelesaikan setiap masalah dengan cara yang betul. Tak adalah nak buat demonstrasi ke, nak bergaduh terus sangat. Jadi kita perlu berhemah, apatah lagi dalam keadaan COVID-19 ini, perlu kerjasama yang sangat kuat daripada semua pihak. Kemudian yang keempat, wujud mawazin. Perlu ada standard kefahaman untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau tak, ramai orang faham Quran cara dia. Tak, perlu difahami dalam bentuk yang sahih. Yang kelima, tahqiq insaf wal adli alladhi huwa min ahammi al-ahdaf wal ghayat. Mesti kita cuba merealisasikan keadilan dan kita, orang kata, adil dalam setiap tindakan kita. Insaf. Yang keenam, tahqiq quwwah syamilah al-maddiyah wal ma'nawiyah wal askariyah wal iqtisadiyah wal qudrah ilmiyah wal taqniniyah al-istifadati ala al-istifadati min al-hadid li tahqiqi amrayn muhimmain huma. Dan kita merealisasikan kekuatan yang menyeluruh, merangkumi fizikal, rohani, ketenteraan, ekonomi, keupayaan ilmu, kajian, dan kita mampu untuk mengambil faedah daripada besi-besi yang ada di muka bumi ini. Ala istifadati. Untuk menyempurnakan dua perkara ini, ada dua. Apa dia yang kita nak sempurnakan? Tahqiq nazarati rada' istratejiyah lil ummah. Merealisasikan teori pelaksanaan strategi untuk umat ini. So kita mesti ada strategi yang baik untuk umat. Tahqil manafi' ilmiyah wa taqniyah sinaiyah wa tijariyah linnas ajma'in. Merealisasikan manfaat yang lengkap dari segi ilmu, dari segi pada taknin ataupun teknologi, dan seumpama dengan dia persiapan dari segi kita katakan kemajuan teknologi, industri dan juga perniagaan untuk keseluruhan manusia. Maka kalau kita mampu melaksanakan agenda tersebut, saya yakin insya-Allah Malaysia akan lebih maju berbanding sebelum ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. So kita berhenti dekat sini dahulu untuk kita membaca hadis Sahih Ibn Hibban pula. Jadi kita gabung dua ilmu ni, rasalah tak berat sangat. Kalau tak, pening juga kita kepala kita. Dan esok kita sambung lagi perbincangan tentang fiqhul mizan, maksud dan khulasah dia. Kemudian kita akan ambil contoh, hari kita ambil contoh pelaksanaan fiqh mizan dalam politik, ataupun dalam dakwah, ataupun dalam ilmu, ataupun dalam ilmu ghaib, ataupun dalam bidang peperangan. Okey, kita tukar kitab pula, adjust battery ni. Okey, kita baca Sahih Ibn Hibban insya-Allah. Allahu Akbar. Kita sambung hadis yang semalam. Okey. Bab yang menyatakan harus dan tidak batal kalau seseorang itu mandi wajib selepas subuh. Qala akhbarana Umar bin Sa'id bin Sinan قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عبد ربه عن سعيد عن أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام في رمضان ثم يصوم. Aisyah dan Ummi Salamah, dua-dua orang adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan berkata Nabi pernah bangun subuh dalam keadaan berjunub tanpa mimpi. Nabi tak pernah mimpi. Yang mimpi ni orang biasa je kita lah. Nabi tak pernah mimpi benda-benda yang kita mimpi. Di bulan Ramadan, kemudian Nabi berpuasa. Lepas mandi wajib, berpuasa. Apakah hukum kita mandi wajib ketika kita berpuasa? Tidak membatalkan. Kalau percikan-percikan air yang termasuk dalam telinga itu dimaafkan kalau kita melakukan mandi wajib.
Banyak hadis-hadis yang menceritakan hukum yang sama saja. Kemudian kita masuk pula bab disunatkan bersegera buka puasa dan juga melambatkan sahur. Qala akhbarana Muhammad ibn Sa'id Sinan al-Ta'i qala akhbarana Ahmad ibn Abi Bakr an Malik an Hazim an Sahl ibn Sa'id as-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasi bi kena baca bi khairin sebab ma tu ma zarfiyah ma ajjalul fitra. Sentiasa manusia berada dalam kebaikan. Mutlak maksud dia, mutlak apa juga kebaikan di dunia dan di akhirat, kebaikan kesihatan, kebaikan macam-macam lah. Selama mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Saya ada satu nuktah tafsir khas saya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kena menyegerakan berbuka puasa? Sebab kita dalam pemakanan tak elok kita makan malam. So sebab itu kalau kita ada sembahyang maghrib, ada makan dulu. Sama dengan berbuka. Kalau kita buka lewat, dia tidak bagus untuk kesihatan kita, badan kita. Seperti mana kita maklumi. Jadi sebab itu, sisi saintifiknya, perlu kita buka awal, masuk maghrib, buka terus supaya kita tidak melambatkan makan kita dan dia juga akan menjejaskan kesihatan kita. So ini di antara tafsir yang saya Alhamdulillah fikirkan. Tafsiri al-khas yang tidak bertentangan dengan qawaid usul dan qawaid ilmu perubatan dan seumpama dengan dia. So mudah-mudahan tuan-tuan boleh catat dan jadikan sebagai pedoman kalau inginkan catatan. Hadis terusnya daripada Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada ulama mazhab yang lemah dia baca an Abi Hurairatin. An Abi Hurairatin itu qiraah yang dhaifah, tapi yang tepatnya adalah Hurairah, itu mamnu' min as-sarfi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu ad-din zahiran. Sentiasa agama ini menang, kuat, terserlah. Ma ajjala an-nasu al-fitrah. Innal yahuda wa nasara yuakhiruna. Selama mana mereka menyegerakan berbuka puasa, kerana apa Yahudi dan Nasara mereka ni melewatkan berbuka puasa? Ini di antara benda yang kita perlu fahami. Seterusnya yang kita nak terangkan hadis yang menarik. Qala akhbarana Ahmad ibn Ali ibn al-Muthanna bi khabarin gharibin hadatsana qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala hadatsana Husain ibn Ali al-Ju'fi an Zaidah an Humaid an Anas qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. Itu dia ada berbuka tak? Boleh jadi. Ini pandangan saya lah, bukan benda tu mutlak. Ya. Sebab sembahyang maghrib boleh dilewatkan. Di bulan Ramadan sembahyang maghrib boleh dilewatkan. Kita makan dulu, makan cara sederhana. Jadi sebab kita tidak pernah, wallahu a'lam, saya tak pernah melihat riwayat yang kita makan selepas maghrib. Makan semua awal. Ya, makan dulu barulah kita sembahyang. Dan kita tak dengar pula waktu tarawih ada morai ke apa. Tapi tak salah benda tu, tapi cuma ni kesihatan tak bagus lah. Amrun duniawi tak bagus. Tapi nanti puan jamulah makan, nanti marah pula suami. Dia kata apa? Aku tak pernah melihat Nabi sembahyang maghrib sehingga dia berbuka. Tengok. Walau ala syarbatin min ma. Walaupun seteguk air. Makan dulu. Di sini mungkin kita boleh tafsirkan. Kalau Nabi buka seteguk air, mungkin dia makan lepas sembahyang maghrib. Okey, tak ada masalah. Tapi tak salah kalau kita makan sampai selesai baru sembahyang maghrib. Dan ini satu benda yang sangat menarik dalam perbincangan saya hari ini. Tuan-tuan dapat satu maklumat yang baru kerana ini dia merupakan pemikiran-pemikiran yang saya buat berdasarkan kaedah usul fiqh, kaedah fiqhiyah, kaedah lughawiyah dan juga sebagian ilmu yang kita minta pertolongan seperti ilmu sains ya. Alhamdulillah.
So kita sentiasa membuat pemerhatian, kajian supaya tuan-tuan dan puan sentiasa mendapat ilmu-ilmu yang penting tuan-tuan dan puan. Begitu hadis daripada Anas. Tadi pada Anas juga, ni Anas juga. Cuma sanad yang berlainan. Qala ma ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita ambil pada Anas? Sebab Anas ni khadam Nabi, duduk dengan Nabi 10 tahun dengan Nabi. Subhanallah. Qattu salal maghriba hatta yuftira walau ala syarbatin min ma'. Walaupun dengan segelas air. So hadis yang begitu banyak ini menunjukkan betapa penting kita menyegerakan berbuka puasa. Maka kita jangan lewatkan dia. Dalam hadis yang lain daripada Abi Hurairah, Nabi bersabda, qala al-ghaniyyu jalla wa ala, berkata Allah Taala dalam hadis kursi, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Orang yang paling disayangi oleh aku adalah orang yang segera berbuka puasa. Ya. Hadis ini riwayat dia sahih mengikut Ibn Hibban, tetapi mendapat pertikaian daripada ulama-ulama lain. Kemudian kita baca hadis yang berkaitan dah selesai dah buat buka puasa, kita baca yang lain pula. Hadis berkenaan dengan makan ketika mana buka puasa. An Salman ibni Amir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada tamran falyuftir alaihi wa man la yajid falyuftir ala al-ma' fa innahu tahurun. Siapa yang mendapati ada buah tamar mutlak, tak kiralah tamar ajwah ke tamar yang biasa kita makan ke, apa-apa tamar kita boleh makan. Itu sebagian ulama Syafi'i pendapat lemah dalam Syafi'i, tapi bagi saya kuat di zaman sekarang ni, kalau kita tidak mampu makan tamar, tak lalu makan ke, tak jumpa ke, makan manisan-manisan buah mangga ke, apa-apa yang manisan. Sebab poin dia adalah benda tu halawah, sesuai dengan pembukaan puasa kita. Kalau kita tak jumpa juga manisan, kurma, maka berbukalah dengan segelas air. Air kosong. Kerana air itu adalah pembersih. Bersih dan menyucikan. Tahurun maksudnya tahirun wa mutahhirun. Bersih dan membersihkan. So ini di antara perkara-perkara yang tuan-tuan dan puan perlu alert, ya. Bukan hanya sekadar kita makan kurma, tapi apa-apa yang sama nilai dia, kedudukan dia dengan kurma. So itu alhamdulillah agama kita ni bagi saya agama yang ajaib. Tuhan bagi kita ilmu untuk kita pelajari hadis-hadis Rasulullah yang menyusun kehidupan kita luar biasa, sehingga kita boleh beriltizam dengan syariah, kita mendekati dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kenyang dan lapar, dalam keadaan sihat dan ataupun sakit, disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa setakat itu dahulu tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah baca banyak hadis, kita dah baca banyak ilmu dalam kitab Fiqhul Mizan. Tuan-tuan dan puan-puan, sila layari Yayasan Budi Ihsan, ya. Dan saya ucap terima kasih kepada pihak yayasan kerana sudi menaja program ini, program khas untuk ustaz-ustaz. Tuan-tuan boleh follow lagi pengajian kita bermula daripada 6.30 sampai 11.30 malam. Tak ada alasan untuk tidak belajar. Pelbagai ustaz-ustaz pilihan anda, Imam Muda Ashraf, Dr. Zahazan, banyak lagi yang ada dalam ruang ini. Tuan-tuan boleh tengok dan tuan-tuan boleh tonton dan dapat faedah. Saya hanya ada lagi 2 hari lagi, esok Isnin dan Selasa kemudian tamat. Jadi mudah-mudahan esok datang masuk ramai lagi dan share kepada kawan-kawan. Program ini ditaja oleh Yayasan Budi Ihsan. Siapa yang ingin menderma ataupun menghulurkan bantuan, sila layari Yayasan Budi Ihsan untuk sebarkan rahmah kepada sekian alam. Saya ucap terima kasih kepada semua. Kita bertemu lagi esok 12.30 hari. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.